Hello, Assalamualaikum. Nama saya Aswad. Kali ini saya nak buat video yang topiknya agak serius, mengenai apa yang berlaku dekat Sri Lanka sekarang. Dan saya akan buat dalam bahasa Malaysia supaya senang explain. Dan saya rasa topik ni pun orang tak faham apa yang berlaku kat Sri Lanka ni. Dan saya akan buat video ni secara tak mau go into detail sangat, tapi supaya kita dapat faham, orang biasa dapat faham. Itu tujuan saya, bagi orang biasa faham apa yang berlaku kat Sri Lanka dan kenapa ekonomi dia dah teruk sangat sekarang ni. Kalau hari ni ekonomi Sri Lanka dah ranap, hutang dia orang dah tak boleh nak dibayar, dia orang tak boleh bayar hutang dia orang. Dah berbilion-bilion dah hutang dia orang. Hari ni sendiri, pada hari bulan ni saya buat video ni, sekolah dia orang pun dah tutup sebab Kementerian Pendidikan pun dah tak function. Okey. Saya akan mulakan. Yalah, Barat pun dia tak peduli. Actually kalau tengok media Barat pun, media Barat tak cover langsung pasal Sri Lanka sangat. Macam kalau kita baca flip through kan, Google News ke jarang. Dia orang pun dah give up. It's a failed country. So, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti saya dah cerita basic tu. Apa yang berlaku sekarang ni, dia hutang banyak. Dia punya basic dia macam ni. Setiap negara ada import dengan export. Import ni dia orang keluar duit beli barang ataupun beli benda-benda yang perlu. Ekspor ni duit yang masuk dalam negara, termasuk cukai, termasuk penjualan apa-apa yang dia orang ada hasil untuk dijual. Okay. So apa yang berlaku, dia orang ni lebih banyak import dari ekspor. Bukan salah siapa-siapa, tapi salah kerajaan tu sendiri, dengan orang cakap mismanagement. Okay. So kita akan go through apa kesalahan dia orang, apa yang, macam mana kes ni jadi sampai teruk sangat ni. Okay, saya akan cerita. Saya tak mahu sebut nama, sebab kalau sebut nama pemimpin-pemimpin dia orang, you guys akan pening dan you guys akan tak fokus pada situation dia. Okay. Dia orang ni start dengan ruling, dengan pemimpin. Dia orang ni ada satu family, satu keluarga yang memimpin Sri Lanka ni dekat 20 tahun lebih. Satu family je. Bukan setakat macam Malaysia, Tun Mahathir pun buat 20 tahun juga. But dia orang ni, dia orang ada satu family. Bukan setakat bapak tu jadi top leader. Ni menantu dapat, mak mertua dapat, sepupu dapat, anak beranak semua dapat. Satu keluarga dia masuk dalam government. Tak pernah ada dalam dunia. Tapi mesti tuan-tuan dengar tu kan, kalau first time kita baca pasal Sri Lanka ni, bila kita dengar macam tu, macam ini macam orang cakap apa? Orang cakap negara paling tak demokratik lah kan. Tapi sebenarnya, cara setiap ahli keluarga tu masuk dalam position tu adalah melalui demokrasi. Sebab orang undi dia orang. Lepas tu ada persoalan macam mana orang undi satu keluarga masuk dalam pemimpin tu, dalam parlimen dia orang. How can satu keluarga boleh di-vote secara demokratik? Cerita dia memang best. Cerita dia memang saya nak buat, walaupun demam-demam semua ni, saya rasa perlu kita tahu dan kita belajar. Okay, so orang yang pembangkang komplain, kata dia orang ni cara dia orang naik kuasa tu cara tak demokratik. Tapi sebenarnya demokratik. Okay. Rasuah ke apa itu kita tolak tepi dulu, tapi nak tengok structure dia tu. Okay. So
Menteri Kewangan adik-beradik dia sendiri, adik-adik dia, abang adik semua. Kenapa, macam mana rakyat dia orang boleh terpengaruh untuk votekan satu keluarga ni lead Sri Lanka? Okey, sebenarnya di Sri Lanka dengan Sri Lanka ni, dia orang keluarga ni, dia punya top leader tu dapat, Sri Lanka ni dulu ada civil war. Okey, civil war yang teruk dan lama, berperang bergaduh sama sendiri dia orang sebab perbezaan agama. Sebab majoriti Buddhis dengan Hindu bergaduh macam-macam lah. Ada banyak lagi, bukan setakat tu, yang very complicated, tu tak masuk dalam sangat. But leader ni, dia dapat soft civil war ni. Bila dapat soft civil war ni, maknanya perang ni, orang anggap dia orang ni sebagai hero lah. Sebab perang ni berlaku lama sangat, tidak ada orang yang boleh jadi, orang kata apa, soft war ni jadi hero. Dan dia ni pula bijak. Leader ni memang hebat lah. Macam orang kata Tun Mahathir hebat lah. Saya bukan nak, video ni tak ada kutuk langsung Tun Mahathir. Ini tak ada kena-mengena dengan cerita Tun Mahathir, tapi saja example sebab how orang cakap brilliant leader dan orang yang lama lead satu negara tu. So lepas tu leader ni pula, dia bukan setakat bijak macam dia ended the civil war, jadi hero lah, tapi dia juga dapat sokongan Sami-Sami Buddha ni. Jadi macam kat Malaysia PAS lah, bukan nak terpas tu Sami dah, maknanya faktor elemen pihak agama. So mana-mana negara, especially third world country ni, agama tu penting sebagai dalam culture dia orang. So dia ni bijak, keluarga ni bijak, dia orang lekatkan dengan agama. So bukan dia jadi setakat hero yang membantu Sri Lanka ni end the civil war, but more importantly, dia ada orang naik tahap macam mendewa-dewakan dia orang ni. Sebab itulah pihak-pihak yang bukan salah lah, tapi memang salah pun, tapi sebab related dengan agama, pihak-pihak macam Sami-Sami Buddha ni semua, organisation dia orang anggap pemimpin ni lah yang macam anugerah Tuhan lah. Tu yang saya kata dia orang bijak. Dia orang gunakan kebijaksanaan dia untuk end the war and then get the orang-orang pihak beragama ni. Okay, so dia boleh rule lama. Dan orang yang kata tadi boleh vote dia orang ni sebab dia orang anggap satu keluarga ni suci. Macam tu lah lebih kurang, faham tak? Itu yang bahaya kalau kita guna agama ni yang untuk macam menjualkan, macam orang kita kata menunggang agama. Kat sana tu agama dengan politik tu dah jadi satu. Orang anggap satu keluarga ni suci. Jadi bila mereka buat election, walaupun demokratik, orang vote, sanggup vote, so satu family masuk. Okay, and then dia orang rule the country. Okay. Ini problem dia kalau kita vote family members dalam masuk terus, jadi anak mak mertua, adik-beradik semua masuk. Then you only ada one voice saja, one idea saja. For sure anak-beranak you yang you masuk dalam government, dia orang tak akan lawan dengan you. Jadi dia orang ikut je. Pemimpin tu rasa dia betul lah, tak ada teguran, tak ada nasihat. Dan dari segi intellectual pula, yang penting dalam kes ni, Kementerian Kewangan, tak ada menteri kewangan ataupun ahli-ahli ekonomi yang boleh tegur dia orang ni. That's it. Image dia orang ni terlampau dewa, terlampau suci sangat sebab ada elemen agama tu. Bukan senang kata tak boleh ada, tapi they use it. Okay, fine, tak ada orang boleh tegur dia orang. Okay. Dia orang ni pula banyak advisors daripada barat lah, CIA ke apa, tak tahulah. Tapi cerita dia, so dia orang dah dapat, dia orang ni pandai untuk dapatkan rakyat sayang dia orang. Maknanya dia orang ni pemimpin populis. Sampai tahap election dia orang, ni mula nak tunjuk kejatuhan dia. Sampai sebab election dia orang,
Dia kata kalau dia dilantik menjadi pemimpin sekali lagi, yang 20 tahun ni, yang lama ni, dia kata kalau dia dilantik jadi family dia dilantik masuk dalam kerajaan balik, dia akan turunkan cukai. Dia akan turunkan cukai untuk, bila dia kata macam tu, rakyat sukalah. Rakyat ni orang biasa. Dia perlukan pemimpin. Macam kalau ayah tu kata, jom kita makan KFC hari ni, kau dapat makan kek. Walaupun kek tu tak bagus untuk kanak-kanak, ataupun KFC tu tak bagus untuk kanak-kanak, budak-budak suka. Kau nak dapat kasih sayang anak-anak kan. Dia orang ni pandai nak dapatkan kasih sayang, nak dapatkan ketaatan rakyat dia. Dia orang turunkan cukai. Apa berlaku bila turunkan cukai? Income kepada government kurang. Macam asal dia orang ni, dia punya sistem ni macam ni dah. Import dia banyak, ekspor dia kurang. Bila ekspor kurang, duit masuk sikit. Not only that, bila potong cukai pula. Bila potong cukai, masuk dalam cover, dalam akaun satu negara tu dah kurang. Masa tu terus minta hutang lagi, buat hutang. Tapi tutup cukai. Negara mana pun, once you dah turun cukai, you tak boleh naikkan balik. Very difficult. Itu kesalahan pertama. Sebab apa dia orang tak fikir panjang? Sebab dia fikir, dia memang pandai politik. Jadi dia orang nak rakyat ni sayang kat dia orang, vote dia orang masuk. Tapi dia tak terfikir apa akan berlaku kalau dia turun cukai. Memang dia akan dapat sokongan rakyat, gila babi punya rakyat sokong dia orang. Tapi income kepada negara tu kurang. Dalam keadaan mereka ni ekspor kurang, ekspor rendah. Itulah cerita lagi tak okay. Yang tu first red flag problem. Okeylah dapat vote, masuk jadi pemimpin. That's why 20 tahun. Tambah lagi dengan mesej suci dia tu. Tengoklah kerajaan ni mesra rakyat, nak bantu rakyat sampai tahap tu. Okey. Dan rasional dia orang cakap bila dia orang turun cukai, rakyat akan ada duit lebih dan boleh berniaga, boleh hidupkan ekonomi. Tak tahulah mana dia orang punya sistem tu, tapi saya tahu dia orang ni dapat banyak advisor daripada barat. Advisor daripada barat. Dia orang ni leader dia orang ni, maaf saya sebut, ada sebut macam I punya nampak lokal lah. I nampak banyak pemimpin lokal dia suka kepada barat. They like to talk dengan orang-orang yang barat. For example kat Malaysia ni macam Marina Mahathir, they like to get that spotlight daripada barat. Same dengan apa yang berlaku kat Sri Lanka ni. So dia orang nak menang hati macam Amerika, dan liberal dekat Amerika yang famous lah. Dengan sistem yang dia cerita kat you tadi ni, dengan keluarga ni orang ni masuk dalam government, dia orang introduce social demokrasi. Dia orang push down kapitalis. Sistem dia orang sistem kapitalis asalnya. So dia orang introduce social demokrasi. Dengan cukai rendah tadi. Jadi bila buat social demokrasi, sistem sosialis, fokus dia tu banyak beri pada rakyat. Tak salah. Tu atas sistem ni tak salah. Tapi kena berpada-pada. Tapi sebab dia orang ni dapat advisors, like I said, dalam government ni orang tak ada kementerian kewangan, kementerian semua ni, semua faktor ekonomi semua adik-beradik. Tak ada orang outside thinking nak cakap tak boleh buat macam ni. So dia orang buat juga. Maknanya dia orang buat social demokrasi, sosialis, dia introduce socialist system. Apa jadi? Kerajaan banyak subsidi, program-program, function dekat negara dia. Okey. Apa lagi? Lagi keluar overhead tinggi. Masuk tak masuk apa-apa ni? Masuk lagi kurang. Sebab you punya spending dah lebih. Tu kena faham ekonomi ni kan. I tengok kan, bila I baca cerita ni, I'm so excited. Sebab I tengok macam so obvious tau. So dia orang nak dapat dengan penasihat dia orang, buatlah introduce socialism. Socialist, so it's a very popular. Socialism memang popular.
I tak nafikan sosialisme ni bagus, tapi kena balance dengan negara. Ekspor kita tinggi, kita boleh buat socialist system. Socialist system kalau ekspor kita tinggi. Okay, tak apa. So you dapat satu problem tadi, family satu whole tak dapat, macam you kata kalau incest lah. Incest tak ada darah luar masuk. Bila tak ada darah luar masuk, benda tu dah dalam tu saja. Tak ada idea-idea yang untuk lawan dengan leadership negara tu. Sebab semua adik-beradik tak semestinya, takkan mak mertua kau pakai ekonomi. Okay. Second, dia introduce socialism. Okay. Itu walaupun masa tu nampak macam yang dia orang support, dia orang subsidize tu banyak. Dia orang subsidize tu sikit. They can think, okay, I can maintain tu sebab loan. Dia orang dapat loan. Okay. Dua tu, sistem sosialisme. Okay. And then third phase ni masa ni advisor barat yang dia orang ambil lah. I think I tak tahu macam mana dia orang ni. Dia like I mentioned earlier, macam I mention nama Marina Mahathir, something like that. Orang-orang leadership yang level macam tu, anak-anak marhat, anak-anak kayangan ni, family kayangan, like I said, dia orang ni family dynasty. Family kayangan ni, dia orang love kalau orang barat sayang dia orang. Right, said. Dia love kalau orang-orang barat, Mak Saleh ni, kulit putih ni, suka dia orang yang kulit hitam ni. Macam kita lah, kita nak macam tu. Kita nak the attention of the West. So apa lagi advisor sudah sihat? Sebab kalau you dengar, sebab I tahu benda ni kalau you dengar macam bodoh tau. Okay, dia orang ni, negara dia orang mainly rice producer, beras. Dia orang tak payah import. Negara dia orang beras. But nak ada advisor daripada barat came to them, like I said, Kementerian Pertanian pun adik-beradik dia orang. Tak ada orang yang nak nasihat dia orang dah. Tak ada pakar-pakar ni, pakar-pakar bisnes, pakar-pakar ni agriculture yang nak nasihat dia orang. Sebab semua dalam tu adik-beradik dia orang. So dia orang ambil barat pula. Barat saja siapa? Ni dalam bidang agriculture yang kata negara dia orang ni, negara yang rice, tea, semua cukup dah. Tapi dia orang ambil advisor daripada barat. So sebab nak dapat, they want the approval from the West. So apa yang berlaku ni menarik. Tadi lah saya dia orang masuk socialism. Dia orang nak buat socialist demokrasi. Okay, fine. So rajilah rakyat sayang kan. Rakyat sayang. Baguslah kerajaan ni nak jaga hak-hak. Yes. So for agriculture pula, dia orang nak appease the West. Dia orang ambil advice supaya buang chemical fertilizer. Stop chemical fertilizer. Stop chemical seeding apa semua ni. GM all the benih-benih yang dah orang dah buat cantik dah, yang boleh dapat boleh tuai, nanti dia akan dapat banyak hasil. Sebab dia orang dah tukar. Memang sekarang kita macam kat Malaysia, pakai mana-mana dalam dunia pun orang dah fikir, you want the best yield, you want the best hasil. So apa barat cakap, nak advisor dia orang, tak payah guna chemical, tak payah guna yang GM ni, yang seed modern ni, tak payah. Go all natural. Kau boleh bang, ni kau bayangkan, kau boleh. I tahu kat Malaysia pun ada orang-orang aktivis macam tu, tak payah pakai chemical lah, tak ada. Tapi okay, I akan cerita kat you kenapa ni contribute kepada kes Sri Lanka sekarang ni. Okay, bila dia orang dah buang chemical, dah buang modified food, modified seed semua ni, apa jadi? Yes, kerajaan kata okay, kita buang semua ni supaya rakyat lebih healthy. Macam kata sosialis. Apa yang berlaku? Hasil jadi kurang. Hasil bendang kalau dah biasa 2 tahun sekali ataupun more, sekarang ni lebih more lah. Kalau you buat balik natural, you dapat setahun sekali je.
Ataupun 2 tahun memang very low yield. Hasil tuaian tu jadi rendah. Setiap barang, sebab dia orang ban throughout. For anything yang ada chemical, anything yang modified, dia orang tak nak. Dia orang ban. So bila dia orang pack up macam tu, orang putih sukalah. Oh, you are very progressive. You nak macam green, more green. Green lah, kita pakai green lah, pakai natural. Okay. Semua ni ayam tak ada, ayam cucuk semua tak ada, tak nak lah. Jadi apa berlaku? Hasil jual tu, hasil dia orang nak buat income tu kurang. Nampak tak? So dari segi satu planning tu memang nampak cantik. But for that economy, untuk negara macam Sri Lanka tu nak follow that system, hancur dia. So ekspor dah kurang, ekspor dia lagi kurang jadinya. Akhirnya dari faktor agriculture, dia orang first time start import makanan. Sebab hasil dalam negeri dia kurang. Tak cukup hasil. Boleh percaya ke tak benda ni berlaku? Yes. Advisor dia orang terima bulat-bulat, macam cakap lah, takkan I fikir dia orang tu advisor barat ni, apa dia orang tahu pasal negara kita ni. Itulah cerita dia memang menarik kan. Sebab asal root dia tu, keluarga tu control ni, tak ada orang boleh bagi advice. Dia start following nasihat-nasihat. Oh, let's go for socialism. Nasib baik dia orang tak go to for crypto tau. Kalau ada orang nasihat crypto, habis. Okay. So kita tengok sistem tadi, ekspor dah kurang. Itu dah red light tu, itu dah warning sign dah tu. Ekspor makin kurang, import semakin tambah sebab hasil tanaman kurang. Bila hasil tanaman kena masuk duit, problem. Tak apa lagi, sebab dia orang boleh ambil loan lagi. Dan dia orang tak nampak lagi tau. Ini I tak masuk langsung, that's why I tak mention nama ketua. I tak mau cerita pasal corruption dalam family tu lagi. I tak mau cerita lagi bab tu. Ni secara am je, kita tengok pada luar je. Apa lagi dia orang buat? Okay, zaman ni baru berlaku ni. Tadi saya cerita semua tu. Okay, lepas tu dia orang ni zaman tengok Dubai lah, the rise of Dubai. Kan Dubai sekarang ni memang hebat kan. So dia orang ni start hantar delegasi tengok Dubai. Jadi dia orang dah dapat mimpi-mimpi Dubai. Faham maksud saya mimpi-mimpi Dubai ni? Dia orang suka buat infrastructure. Dubai ni banyak bangunan yang mewah, bangunan tinggi, bangunan besar. So dia orang dapat satu idea, dapat satu mentality, nak bangun Sri Lanka ni, kita kena build all this new infrastructure. Kita pun lalui, Malaysia pun pernah lalui kan, Putrajaya, Cyberjaya. Kita pernah lalui, pernah eksperimen dengan benda tu. Fail juga. Bukan nak fail, tapi hasil itu tak best lah. So apa dia orang buat? Dia orang buat macam-macam lah center. Macam Cyberjaya, dia ada lah zone ni, bangunan tinggi-tinggi, infrastructure. Jadi apa berlaku bila kita buat infrastructure? Duit keluar. Dia bukan invest dalam benda yang boleh buat duit. Dia sebab dia nak nampak infrastructure tu. Macam Putrajaya lah, macam cerita Putrajaya dengan Tun Mahathir duk cerita. Maaf bukan nak kutuk Tun Mahathir. Kita ambil contoh Tun Mahathir nak tengok certain kind of trees, dia nak tengok bangunan dia macam ni, dia nak pilih tile dia apa semua. What that does, apa benda tu, effect dia, you start nak tengok benda-benda bangunan. You suka nak tengok bangunan. You invest in eye candy. You're not investing in the economy tau. Kementerian tu hanya boleh duduk satu kementerian je. Orang kat situ je boleh pergi. Kau tak boleh masuk. Tahu tak? So kita tengok kat luar je. Itu berlaku kat satu dunia. Semua orang ada macam tu. So di Sri Lanka, dia orang dapat Dubai, mimpi-mimpi Dubai tu. Dia orang nak negara dia orang penuh dengan bangunan-bangunan, penuh dengan bangunan-bangunan unik. Semua negara yang fail pun ada macam tu. Pakistan pun ada, Bangladesh pun ada, dek. Dia orang, I don't know lah, certain time
Pemimpin, lagi-lagi pemimpin yang lama ni, yang ruling sampai 20 tahun ni, dia orang dah start fikir macam macam Firaun, zaman-zaman Firaun nak buat piramid lah, nak buat bangunan yang tinggi-tinggi. Itu normal. So dia orang buat. Lagi duit keluar. Bila lagi duit keluar, dia orang nak cari yang ni, apa yang masuk? China masuk. Sekarang ni orang Sri Lanka ni anti China dah. Sekarang ni anti China. So Chinese masuk, orang Cina masuk, bukan orang Cina lah, negara Cina tu masuk. Dia orang offer, kami boleh buat all the infrastructure, kami boleh bagi loan lagi kat hampa. Bagi loan supaya hang boleh build semua ni. China masuk dalam Sri Lanka tu in such a big investment. Dia orang dah masuk betul-betul kau. Apa berlaku? Orang-orang politik, that's it. Dalam kerajaan semua family members. Family members dah dapat habuan-habuan dia, orang China nak dapat kontrak ni, nak buat port lah, nak buat apa. Okey, apa berlaku? Balik kepada topik kita. Apa berlaku bila orang buat macam tu? Duit masuk kurang, duit keluar tinggi, ekspor kurang, import lagi banyak. Dari duduk cerita tadi, food dah kena import. Tapi dia buat loan. Jadi dia orang tak nampak China bagi loan, dia orang tak nampak lagi. Socialism. Tapi yang paling bodoh tu, dia orang ni cultural dia orang. Orang semua satu dunia tahu tea dia orang, teh dia orang. Sri Lankan tea is one of the best. Okay. Bila dia orang move from, bukan nak kata tu lah, all the agriculture dalam negara dia, dalam pertanian agro dalam negara Sri Lanka tu jatuh. Bila dia orang dah stop, dia pun ban completely. Anything chemical, anything yang boleh naik hasil, anything yang modified, dia orang push 100%. Okay. So hasil nak jual kurang. Beras sekarang ni tak ada ni kat Sri Lanka. Sebab hasil beras tu tak ada. Tapi rakyat masih, sebab dia orang Datuk Sami ni, rakyat dia masih masa tu, semasa zaman mimpi Dubai tu, Tok Sami duk backup lagi. Tak apa, pemimpin kita ni dah dipilih Tuhan. Baik, itu dia punya sistem dia. Dia demokrasi. Satu keluarga boleh masuk dalam pemimpin dia, dalam leadership dia. Sekarang ni baru dia orang lantik pembangkang untuk masuk, tapi dia tak boleh buat apa dah. Dia orang lantik pembangkang masuk pun tak boleh buat apa dah sekarang ni. Sebab like I said, ekonomi dah run negara ni senang je. Duit masuk tu kena ada, ataupun duit ekspor tu, barang ekspor ni kena ada. Macam Malaysia ni, syukur Alhamdulillah, kita ada oil, kita ada minyak. Sekarang ni minyak masih tinggi sebab perang dengan apa semua ni. Minyak tinggi. Masa ni lah, kalau zaman Nabi Yusuf tu, dia suruh simpan duit minyak ni. Jangan, kalau Najib is in the, katalah sekarang kita ada Datuk Seri Najib tu menjadi Perdana Menteri, habis dia bagi duit kat rakyat. Habis dia nak, sebab dia bukan saya nak kutuk Datuk Seri Najib, saya cerita Datuk Seri Najib is populist. Kalau pemimpin populis ni, dia orang hebat dia orang hebat dari segi apa, skill untuk menangi hati orang. Ni saya cakap, saya tak mau cerita korupsi apa, nak cerita subjectively. Orang-orang populis ni bahaya lah, dari segi bagi saya lah. Sebab dia nak ambil, nak menang hati orang je. Sanggup turun cukai. Jadi saya cakap, jadi kat Sri Lanka tu dah cukai tak turun, dia orang turun dengan cukai, tak boleh naik dah. Susah. Sebab dia orang nak maintain populis. Dia orang nak maintain sokongan rakyat tu, dia tak boleh naik cukai dah. Kan? Dia dah 20 tahun, dia tak boleh turun dah. Dia dah 20 tahun aku pegang negara ni, aku nak maintain juga. Habis. Tak boleh masuk, duit tak ada. Cukai, hasil industri dia orang ni hasil lah berpedi apa, agriculture tu. Lepas tu tourism kurang. Sebab inilah yang third, yang ada faktor ni. Yang faktor satu lagi, COVID. Bila COVID mai, tourism kurang. I think kalau in term of agriculture, kalau COVID pun still orang nak produce. Tapi bila
agriculture you low, COVID pula, tourism dah tak jalan. Jadi lagi lah cerita, dia orang tak boleh sell tourism, lagi duit sikit masuk. Spending jalan, nak buat bangunan okey, nak buat Dubai Dream dia orang tu berjalan. Gila tak? Sebab confidence, sebab duit banyak, loan tu banyak, dia orang enjoy, leadership enjoy macam tu. Lepas tu kena hit dengan COVID. Masa tu dah start nampak dah mula nak start. Sebab banyak company, banyak orang dah keluar, start living Sri Lanka, start tinggal Sri Lanka tu. Advisor barat tu, yang CIA ke UK punya advisors ke, dah tak layan lah. Yang kata tak payah, kita turun, kita buat socialist, kita beri subsidi semua. Lepas tu kita jangan pakai chemical. Semua tu idea-idea utopia tau, idea-idea utopia barat. Tapi dia orang Sri Lanka ni nak, dia orang cara dia orang jual kepada rakyat dia orang nak sampai level first country lah, nak buat macam tu. Dengan Dubai Dream apa semua tu, nak buat bangunan-bangunan tak ada manfaat pada rakyat pun. Okey, apa lagi dia orang buat yang rasa yang contribute kepada kejatuhan dia orang? Ini yang the worst one. The worst. Sebab dia orang nak ambil hati barat. Okey, like I said, dia orang ni macam cakap lah, orang Melayu pun ada juga pemimpin Melayu nak dapat Western punya approval. Dah tahu dia orang tak ada threat perang civil war pun dah end, tapi sebab nak ambil hati barat, dia orang propose untuk tambahkan ketenteraan dia orang. Baik, ekonomi kita dah jatuh. Ekonomi tak ada, ekspor dah kurang. Makanan dah kurang ni, makanan produce dalam. Sebab dia orang nak Amerika seronok dengan dia orang. Kalau sebab dia orang beli ketenteraan dia orang, nak beli weapon ni, nak beli weapon tu, nak beli weapon ni. Dia orang nak tunjuk kata sebab dia don't need senjata. Dia orang army military dia orang tak perlu apa-apa. Atas India, bawah laut, tak ada negara lain nak kacau dia orang. Dan ni dia orang dah buat peaceful dah. Dia orang plan extend the military sebab nak dapat macam pergi jumpa presiden kat Amerika ke kat mana-mana, nak tunjuk okey, Amerika senang je, kau beli weapon kami, kami kawan lah dengan kau. Kalau kau nak kawan dengan Amerika, nak jadi favourite, kau kena beli senjata-senjata kami. Senjata dia orang tu bisnes tau. So Sri Lanka beli weapon baik, dia orang expand military. Itulah bagi saya paling big fail. Negara-negara yang bijak macam New Zealand contohnya, tak ada military. Dia orang military spending tu memang very low. Sebab I mention New Zealand sebab New Zealand dengan Sri Lanka lebih kurang lah, sebab dia orang di bawah shadow Australia. New Zealand di bawah shadow Australia. Australia bukan musuh dia orang. Lepas tu negara lain, dia orang laut je, Antartika bawah tu tak ada acau apa. Sama dengan Sri Lanka. Sri Lanka tak ada apa, tak ada enemy. India baik dengan dia tak ada masalah dengan India. Tapi dia fikir nak spend tu sebab dia nak dapat favor, dia nak pergi White House ke, nak pergi mana-mana, nak tunjuklah kami pun kawan. Jadi kau kena beli senjata kami. So dia orang beli senjata berbilion baik. Senjata bukan murah. I think that was insane lah. Okay, itulah yang contribute, banyak-banyak faktor tu contribute kepada kejatuhan dia orang. Tiba-tiba rakyat ni yang sokong dia orang ni sekarang ni anti kerajaan ni, tapi kau orang yang vote. Itu yang kita baca tu sedih tau. Kau orang yang vote keluarga ni jadi family dynasty ni jadi pemimpin sebab rakyat tu sokong 100%. Dia orang membabi buta je sebab dia orang anggap keluarga ni suci. Sami-sami duk bantu kan. That's why semua keluarga dia yang masuk dalam kerajaan semua dilantik secara demokrasi. Kenapa? Sebab rakyat. Lagi-lagi bila dia kata okey, cukai dikurangkan, kita turun cukai semua. Takkan rakyat sokong macam tu je. Membabi buta sokong. Sekarang ni rakyat sekarang ni bila dah kena macam merana ni,
Habis. Okey. Nak faham macam mana merana? Tadi saya cerita. Saya cerita simple kan, saya nak bagi orang faham je. Cerita dia, duit masuk kurang, hutang bertambah. Okey, hutang bertambah, import semua, import tinggi. Last kali lepas dah cerita dah ekonomi dah start gudum ni sebab COVID apa ni semua, perang dekat Ukraine lagi bertambah, nak bawa barang bahan-bahan semua ni dah stop. Saya nak cakap ni, at the end tu baru dia orang stop import. Habis sekali at the end, baru-baru ni dia orang stop import. Dia orang stop import barang-barang mewah. Barang-barang mewah tak boleh masuk dah. Dia orang stop. Last sekali decision dia orang tu dah terlambat. Okey, hutang ni bukan macam kita, aku hutang kau RM3, aku akan bayar RM3. Dah. Siapa-siapa nak cerita paling simple, siapa-siapa pernah pakai credit card tak? Credit card ni, dia punya cara dia orang buat duit is bunga. Kalau kau hutang RM3, kau tak lambat bayar, akhir bulan tu kau tak cukup bayar, dia naik. Faham? Dia ada interest. Siapa-siapa pernah pakai credit card sampai bankrupt, sampai tak boleh nak bayar balik, sebab kau bayar balik hutang tu tak habis, sebab lebihan tu dia akan tambah lagi, tambah, sebab bunga, sebab interest. Hutang Sri Lanka tu dah berbilion-bilion sebab interest saja. Dia orang tak boleh mampu bayar. Sekarang ni yang jadi kecoh kat Sri Lanka tu, sampai kena bawa masuk militeri lah nak selamat presiden dia, sebab ni ekonomi apa kelam kabut yang berlaku ni. Ni sekarang panggil IMF. Hari ni dia orang IMF datang ke Sri Lanka. Hari ni kita buat video ni. So Sri Lanka sekarang ni IMF duk tengok macam mana nak struktur balik. Tak boleh dah ada adik-beradik dia dalam kerajaan, tak boleh dah lepas ni. Kalau IMF masuk, dia take over satu negara tu, dia take over. Kau kena ikut IMF cakap apa. Itu pun saya rasa bukan senang nak recover. Sebab like I said, basic is export kita macam mana dengan import kita. Kalau import lebih daripada export, habis, tak guna, lambat lah. Bukan boleh lah, tapi very slow and very suffering. Dia orang kena tambah balik. Dia orang dah block yang ban chemical fertilizer, modified food apa semua tu, modified seed. Dia orang kena stop balik yang natural tu, dia orang kena start masuk balik sebab nak increase hasil tanaman. Sebab dia orang ni agriculture country. Nak buat proses tu balik, nak suruh petani tu buat balik, macam mana tu? Lepas tu cukai kena naik balik. Sekarang ni orang dah minta pemimpin tu turun lah. Tapi I cakap, siapa sekarang ni dia orang lantik pembangkang jadi presiden, jadi leader lah kat situ, tapi tak boleh buat apa, babe. Siapa nak jadi pemimpin negara macam tu? Macam aku bagi kau kita Mercedes tu terbakar, kau nak drive, duk terbakar ni kat belakang tu, Mercedes yang model terbaru terbakar, kau nak drive. Ada yang baru ni masuk sekejap, 1 hari je, Menteri Kewangan ke apa. Saya tak mau settle pasal keluarga politik tu, sebab corruption ni ada di mana-mana. Akan ada. Sekarang ni pun kat Malaysia kita duk tengok. Tapi kat Sri Lanka tu, sebab orang anggap dia orang ni tak sampai tahap dewa. Sebab sokongan-sokongan Sami ni, dia orang memang pandai politik. Dia orang bukan Sami tu pandai politik. Keluarga dinasti Sri Lanka leadership ni, dia orang pandai politik. Dia orang ni populis. Sekarang ni dah orang dah nak bunuh dia orang dah. Dah orang cakap apa, topeng tu dah tak boleh nak maintain dah. Anak-anak dia pun dah lari dah. Fail. Dan itulah secara ringkasnya walaupun dah lama video ni, secara ringkasnya apa yang berlaku dekat Sri Lanka.
Ada dah, saya tahu ada viewers yang tahu dah information ni. Jadi video ni tak perlu untuk anda. Tapi saya buat sokong cerita ni macam kita banyak boleh belajar daripada daripada apa berlaku kat Sri Lanka tu. Jangan ambil, kalau kita dalam kerajaan tu kena jangan berbual satu family dalam tu. Kena ada orang luar boleh bagi input kepada kita. Macam saya ada isu, contoh saya ada isu problem yang saya tak nampak jalan solution dia tu. Saya nak tanya siapa? Kalau saya seorang-seorang nak tanya adik-beradik, saya tak kerti buat benda. Ada orang lalu je, dia datang, dia cakap, oh sebabnya you buat benda ni, A ni salah, you kena buat A macam ni. Baru solve problem I. Nampak tak? You don't know capability orang lain. Kalau you satu kaum tu je you minta, satu kawah tu je kau dapat idea, your country is going to be ruined. Itulah. Lepas tu ambil barat, nak dapat ambil hati barat. Apa yang dia orang apply ni, I tahu dia orang ambil leftist ideas daripada barat lah. Dia orang nak ambil socialism, nak masukkan, tak mau, sebab dia orang nak menang hati barat. Nak tunjuk dia orang ni develop, nak buat Dubai, mimpi-mimpi Dubai dia orang. That is why semua ni lingkup Sri Lanka tu. Cukai jatuh, subsidi tinggi. Bukan tak boleh ada subsidi, tapi kena ada ekspor tinggi. Macam Malaysia ni bersyukur kita boleh buat banyak subsidi dalam Malaysia ni sebab kita ada satu oil balak. Kita ada banyak benda tau Tuhan bagi kat kita. Hasil tu, walaupun ada aktivis tak setuju nak kena buat clean food ke, jangan buat logging lah apa semua. Yes, okey lah, tapi babe, kena ada ekonomi tu. Derian Musang King cannot save a country walaupun ekspor dia. Tak boleh. Kena ada hard minerals. Hasil bumi itu mesti tinggi. InsyaAllah boleh. Kat Malaysia ni bersyukurlah kita ada minyak. Harga minyak pun lagi tinggi sekarang ni. Jadi duit yang masuk dalam harga duit minyak tu janganlah kita kacau. Tu yang ada ekonomi kata janganlah buang EPF tu, jangan kita ambil sangat. Semua tu ada maksud dia. KWSP tu jangan. Sebab tak mau jadi macam Sri Lanka tu. Kita bukan kita tak boleh jadi populis. Ada negara just before hati-hati nak ambil negara lain pun tak guna. Sebab Sri Lanka tu is the best example how a negara can lingkup. Sekarang Sri Lanka ni yang nak menang hati barat ni, buka news mention about Sri Lanka ni very kurang. Orang tak peduli dah. Padahal socialist lah, beli weapon daripada sana. All the agricultural is natural, no fertilizer, no chemical. Ada dia orang peduli. Leftist ni dia orang tak peduli, bye. Orang-orang liberal ni, liberal left ni, they don't care. Dia orang datang tu nak jadi famous, dapat bayar, kita nak ikut. I mention tadi sebab I tengok orang Malaysia pun banyak macam tu. Politician, anak-anak politician. I mention Marina Mahathir sebab I tengok dia ni terlampau, she love to become like, orang cakap, the darlings of the West. Mana-mana pula, siapa-siapa pun nak darlings of the West. Liberal, progressive. That's why Marina Mahathir, dia fight for LGBT rights semua tu. If you fight for LGBT rights, you will become the West will love you. Simple. That's what happened di negara tu sebab dia orang got very western ideas. Dia orang very western leaning. Nak develop negara dia orang secara macam tu. Okay, I puas hati cakap pasal, I inform you guys pasal isu ni sebab it's very important. I rasa puas hati sebab I myself find this topic serious topic but very realistic boleh jadi kat kita kalau kita tak berhati-hati. Jangan kita pilih. We should get input daripada other, bukan pada family kita je kita dapat, daripada orang lain pun dapat. Not just western. Orang Malaysia yang kita banyak hebat-hebat orang kita. Pasal apa kita nak push away?
Just because kita nak orang barat sayang kita, nak dapat ranking dalam Forbes 100 ke apa kan, Forbes 30 over 30 kan. Should think further that way. Tu dah basic dia. Sri Lanka ni, I repeat, import dengan export dia. Export, duit masuk. Import, duit keluar. Overhead tinggi. Itu yang case. Sekarang ni dia orang tersidai dengan hutang-hutang kepada China. The Chinese will ask untuk minta negara bagi dia tanah tu kepada kami. Kau gadaikan negara kau untuk kami settle hutang tu. Itulah videonya. Sekali ni agak panjang, tapi sebab saya passionate about the topic, sebab saya baca dah menarik, saya buat broad stroke, cerita secara am. Walaupun tak ada banyak views pun, saya nak luahkan benda ni dan nak kongsi, dan saya buat dalam bahasa Malaysia sebab ramai orang Malaysia tak tahu lah, Malaysia tak tahu information ni, tak peduli story ni. So I share. Moga-moga ada bermanfaat. Segala kelemahan ni semua come from me. Kalau ada banyak kelemahan, tegurlah saya. Dan ini saja video yang agak panjang ni. Thank you for you guys spend time untuk tengok video ni. Okay, Assalamualaikum, peace.